Pembentukan Malaysia ini bermula pada 27 Mei 1961 apabila Tunku Abdul Rahman menggagaskan perlunya ada rancang untuk membawa Persekutuan Tanah Melayu, Brunei, Singapura, Sarawak dan Borneo ke dalam satu bentuk kerjasama politik dan ekonomi di Persidangan Persatuan Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara di Hotel Adelphi, Singapura. Ini bertujuan menyekat pengaruh komunis yang menggugat politik serantau, mengimbangi jumlah penduduk, meningkatkan kemajuan ekonomi dan mempercepat proses kemerdekaan bagi Singapura, Brunei, Borneo Utara, Sabah dan Sarawak. Susulan dengan itu, Mesyuarat Persatuan Parlimen Commonwealth Cawangan Tanah Melayu dan Borneo di Singapura bersetuju untuk menubuhkan JPPM atau JSKM yang dipengerusikan oleh Donald Stephen. Tujuan jawatan kuasa ini ialah menerangkan lebih jelas tentang pembentukan Malaysia kepada rakyat, terutamanya di Sabah, Sarawak dan Brunei. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada pemimpin Sabah, terutama Tun Datuk Mustafa yang sudah hadir pada hari ini. Sejahtera Tunku. Terima kasih juga daripada saya untuk melaksanakan mesyuarat pertama JPPM di Sabah. Saya rasa anda dan saya boleh bercakap tentang pembentukan Malaysia kerana jika kita bercakap tentang perkara ini nanti kelam kabut. Dan sebelum Tunku datang ke sini, kami pemimpin Sabah dah bincang tentang Malaysia. Ya, saya pun setuju Datuk Mustafa. Ya, saya setuju Datuk. Lebih baik untuk melaksanakan mesyuarat ini secara harmoni saja. Jadi, saya ingin bertanya, apakah peranan Datuk tentang pembentukan Malaysia ini? Sebenarnya Tengku, parti politik di Sabah yang ada sokong dan yang mempunyai pandangan lain, ada yang mahu Sabah perlu gabung dengan Tanah Melayu. Pembentukan Malaysia ini ada banyak kebaikan untuk kita semua. Mungkin yang tidak menyokong pembentukan ini, dia tak tahu tujuannya. Jadi, marilah kita terangkan kepada mereka. Ya Tengku, saya pun cuba untuk menerangkan kepada mereka tentang pembentukan Malaysia kepada rakyat dan parti yang tidak sokong. Pembentukan Malaysia ini akan memberi manfaat pada pembangunan Sabah. Pembincangan kita dah habis. Jika ada apa-apa masalah dalam kalangan rakyat, saya akan maklumkan kepada Tengku. Apa proses seterusnya Tengku? Proses seterusnya kita akan putuskan dalam mesyuarat yang kedua di Kuching, Sarawak. Kita perlu juga mendengar pandangan orang yang berada di sana. Ya, betul juga Tunku. Kita perlu dengar pandangan pemimpin dan rakyat di sana tentang pembentukan Malaysia. Salam sejahtera Tunku Abdul Rahman dan pemimpin-pemimpin Sarawak. Terima kasih kepada Tun Temenggung juga Anak Baring kerana hadir ke mesyuarat ini. Sebelum saya memberikan ucapan, saya mempersilakan Tunku Abdul Rahman untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Puan. Selamat sejahtera semua. Sebelum mesyuarat ini, kita sudah menyelesaikan satu mesyuarat lain di Sabah tentang pembentukan Malaysia yang turut disertai oleh Tuan Fuad dan Tun Datuk Mustafa. Ahli-ahli yang berhormat, saya hanya mempunyai satu matlamat sahaja, iaitu satu padu dan terus maju. Pada masa ini, gerakan komunis semakin meningkat. Jadi kita perlulah berhati-hati kerana ia akan melibatkan nyawa rakyat. Terima kasih Tun atas kesangkapan anda untuk membentuk Malaysia pada peringkat Sarawak macam Sabah. Pandangan parti politik iaitu ada yang menyokong dan ada yang tidak menyokong. Untuk membolehkan parti yang kita sokong ini, mesti sokong kita. Perlu menjabarkan maklumat dan manfaat tentang pembentukan Malaysia kepada mereka di Sarawak dan memupuk aktiviti pengebahan dan perlu mempercepatkan pembentukan Malaysia. Sebab macam Tunku kata, pergerakan komunis dah meningkat. Ya betul Tun, saya sangat setuju dengan pandangan Tun. Saya berharap kita dapat menyokong rancangan ini. Saya juga bercadang untuk mengemukakan pandangan untuk menyokong pembentukan Malaysia dalam mesyuarat ini. Tetapi Tun Temenggung sudah menyatakannya. Ianya memang satu idea yang sangat bernas. Saya mempunyai cadangan ini untuk kebaikan kita semua. Rancangan ini
akan memberi manfaat kepada kita semua. Apakah pendirian tu? Saya sangat bersetuju Tunku dengan cadangan anda. Sebelum Tunku datang ke sini, kami semua sedang bincang tentang perkara ini. Baiklah, 3 jam telah pun berlalu. Saya rasa setakat itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di mana, Tunku? Nanti saya maklumkan Tuan Puan. Terima kasih atas pendirian kamu semua. Terima kasih. Selepas mesyuarat JPPM di Kuching, Sarawak, pemimpin Sabah dan Sarawak datang ke Persekutuan Tanah Melayu bagi meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Antara pemimpin yang datang ialah Fuad Stephens, Tun Temenggong Jurian dan Dato' Mustafa Harun. Selamat sejahtera kepada semua pemimpin yang dihormati. Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Ini adalah mesyuarat yang ketiga yang dijalankan selepas mesyuarat di Sabah dan Sarawak. Sejahtera Tunku. Saya amat bersyukur kerana melaksanakan satu lagi mesyuarat di Kuala Lumpur. Baik. Pembentukan Malaysia ini bertujuan untuk membincangkan tentang pembentukan Malaysia. Kita semua perlulah bersatu padu untuk membentuk negara yang aman. Sebab kita tahu bahawa ancaman komunis ni telah menyusahkan semua pihak, terutamanya pihak rakyat-rakyat yang berada di Singapura dan Sarawak. Saya berpendapat bahawa idea ini adalah cara yang paling terbaik untuk membendung ancaman daripada komunis di negara kita dan juga akan memajukan kawasan ini. Benar, Tunku. Ancaman komunis sekarang telah meningkat sehingga ada banyak nyawa rakyat yang terkorban. Ya, sebagai pemimpin yang berwibawa, kita perlu memastikan rakyat kita hidup aman, sejahtera dan harmoni. Dan juga, ini adalah tanggungjawab kita sebagai pemimpin yang setia kepada negara. Bagi pihak British, pembentukan Malaysia ini dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi serta mempercepat kemerdekaan wilayah Borneo, terutamanya Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, kerajaan British perlulah memastikan usaha ini mendapat sokongan daripada penduduk di wilayah ini. Jadi, kita semua merupakan tonggak utama untuk membolehkan rakyat menyokong pembentukan ini. Setuju dengan pandangan Tunku. Sebagai pemimpin, kita perlu melaksanakan tanggungjawab kita untuk rakyat tanpa gagal, iaitu untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Terima kasih atas komitmen kepada yang hadir pada hari ini. Kita sama-sama memajukan ibu pertiwi kita demi negara kita aman. Saya rasa itu saja pada hari ini. Selepas perbincangan di London pada 20 hingga 22 November 1961, Suruhanjaya Kobolt dibentuk pada 17 Januari 1962 bagi memberi kebebasan dan keadilan kepada semua pihak dan menghasilkan satu laporan yang dikenali sebagai Penyata Suruhanjaya Penyiasat Borneo Utara dan Sarawak yang nantinya menjadi asas rujukan dan bukti persetujuan oleh majoriti rakyat di kawasan itu untuk bentuk bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura. Suruhanjaya ini mengandungi wakil yang dilantik oleh kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Tujuan penubuhan ini adalah untuk meninjau pandangan penduduk negeri-negeri di Borneo Utara, Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Suruhanjaya ini dianggotai oleh 5 orang ahli dengan dipengerusikan oleh Lord Kobolt. Ahli-ahli terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, Muhammad Ghazali Shafi dan Wong Po Ni. Selamat sejahtera Lee Kuan Yew dan Fuad Stephen dan selamat sejahtera semua. Selamat sejahtera Tunku, saya khabar baik. Terima kasih kerana datang ke Singapura. Selamat sejahtera, Tunku Abdul Rahman. Terima kasih. Baik Lee, saya ingin tahu apakah penduduk Singapura menyokong pembentukan Malaysia? Tunku, sebenarnya ada yang menyokong dan ada yang tidak menyokong. Betul ke? Kenapa mereka menentang dan siapa yang menentang tu? Ya Tunku, People Action Party yang dipimpin oleh saya sendiri menyambut baik rancangan ini.
Bagi golongan berdagang dan pengusaha industri pula, mereka menyokong pembentukan Malaysia ini kerana membuka peluang pasaran yang lebih besar kepada industri mereka. Parti lain seperti Parti Singapura pada hakikatnya bersetuju tetapi menganggap gabungan ini sebagai suatu usaha yang sukar untuk dilaksanakan. Okey, pandangan rakyat dan parti-parti Singapura kita dah tahu. Tuan Puan, bolehkah kita hantar satu memorandum pada Suruhanjaya Kobat yang baru dibentuk supaya mereka buat tinjauan pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia? Saya bersetuju untuk mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Kobat. Terima kasih atas persetujuan Tuan Fuad. Terima kasih di atas pandangan anda dan maklumat parti politik di Singapura. Terima kasih Tunku. Terima kasih Tunku. Saya berharap kita semua bekerjasama untuk menjayakan pembentukan Malaysia ini secepat mungkin. Sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat JPPM di Singapura, memorandum dikemukakan kepada Suruhanjaya Kobolt mempersetujui memorandum itu yang mengandungi beberapa perkara penting untuk dijadikan asas kepada perlembagaan yang akan dirancang. Laporan atau penyata Suruhanjaya Penyiasat Borneo Utara dan Sarawak yang terhasil daripada lawatan di 35 tempat, 2,200 kepingan surat dan memorandum dan 50 perjumpaan di kawasan-kawasan pedalaman yang melibatkan 4,000 orang ini telah dikemukakan kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada 21 Jun 1962. Setelah dikaji, kedua-dua kerajaan bersetuju menerima hampir semua cadangan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya tersebut. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj juga menerima laporan Suruhanjaya Kobolt. Jawatan kuasa antara kerajaan JAK yang telah ditubuhkan pada bulan Ogos 1962. Jawatan kuasa ini telah ditubuhkan setelah menerima cadangan daripada Suruhanjaya Kobolt. Peranan utama JAK adalah untuk menjamin hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak agar tidak tergugat apabila menyertai Malaysia. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Lord Lansdowne dan ahlinya terdiri daripada wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara dan Sarawak. Tugas jawatan kuasa ini adalah untuk mengkaji dan mengesyorkan peruntukan perlembagaan yang berkaitan dengan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam pembentukan Malaysia. Melalui jawatan kuasa inilah, satu memorandum yang diberi nama 20 perkara telah dihantar oleh Sabah, antara lainnya bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan Sabah di dalam Malaysia. Sarawak pula bersetuju dengan perkara-perkara yang dinyatakan di dalam memorandum tersebut, terutamanya yang melibatkan kepentingan dan hak rakyat secara umum. Hasil daripada memorandum yang telah dihantar, jawatan kuasa antara kerajaan telah mengesyorkan perkara-perkara penting untuk dipatuhi dan dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan. Sebagai contoh, Islam adalah agama rasmi Persekutuan Malaysia, tetapi ianya dikecualikan ke atas Sabah dan Sarawak. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia, tetapi bahasa Inggeris akan digunakan sebagai bahasa rasmi di Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Di Singapura, diadakan satu referendum pada 1 November 1962 bagi tujuan pembentukan Malaysia. Dalam ini, Barisan Sosialis dan pihak Komunis tidak bersetuju dengan penggabungan ini telah memula pungutan suara dengan membuang undi kosong. Selepas referendum selesai, laporan menunjukkan 71% pengundi menyokong pembentukan Malaysia. Secara keseluruhannya, rakyat Singapura bersetuju dengan pilihan A. Antara tiga pilihannya ialah pilihan A, iaitu rakyat bersetuju untuk bergabung dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu melalui Kertas Putih pada bulan November 1961. Secara keseluruhan, pilihan ini mendapat 3,097,626 undi.
Pilihan B iaitu rakyat bersetuju untuk bergabung tanpa syarat dan kedudukan Singapura akan menjadi seperti negeri-negeri Melayu lain di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Secara keseluruhannya, pilihan ini mendapat 9,442 undi dan pilihan C iaitu rakyat bersetuju untuk bergabung dengan syarat dan faedah yang hampir sama seperti yang diperolehi wilayah-wilayah Borneo dengan penyertaan ini. Secara keseluruhannya, pilihan ini mendapat 144,077 undi. Sementara itu, pada peringkat Brunei, Sultan Omar Ali iaitu Sultan Brunei pada awalnya menyokong dan mengalu-alukan cadangan pembentukan Malaysia. Namun Parti Rakyat yang dipimpin oleh A.M. Azhari menentang cadangan pembentukan Malaysia kerana beliau lebih berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Beliau berpendapat kerana cadangan ini merupakan cara British untuk mengekalkan kuasa mereka untuk dapat kuasai sumber ekonomi dan menjamin keselamatan. Beliau juga berpendapat bahawa kuarti Brunei akan hilang sebahagian besar kekayaan sekiranya menyokong cadangan ini. Di samping itu, rakyat Brunei pada peringkat permulaannya menyokong cadangan ini, namun begitu mereka ingin capai kemerdekaan Brunei terlebih dahulu. Pada suatu peringkat, Brunei hanya sedia menganggotainya jika kerajaan Melaya tunduk kepada semua syaratnya yang diberikan oleh Brunei, seperti dibenarkan terus menguasai hasil minyak, mengekalkan kadar cukai yang lebih rendah, keinginan Sultan Brunei iaitu kedudukan lebih tinggi dalam senarai yang akan menjadi Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Akhirnya, Brunei memutuskan untuk tidak menganggotai Malaysia kerana Sultan Omar Ali tidak bersetuju untuk membayar hasil cukai pengeluaran minyak kepada kerajaan pusat dalam tempoh 10 tahun dan baginda juga tidak berpuas hati kerana tidak diberi keistimewaan kedudukan dalam Majlis Raja-Raja. Kesepakatan akhirnya dicapai antara Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dan Harold Macmillan, Perdana Menteri Britain untuk mengadakan sebuah rundingan di London. Lord Lansdowne, Harold Macmillan dan Duncan Sandys mewakili kerajaan Britain, sementara Tunku Abdul Rahman, Tunku Abdul Razak dan Tun Tan Sri Sin, Tun Witi Sambandan, Dato' Ong Yok Lin dan Dr. Lim Swee Aun mewakili kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Wakil Sabah pula terdiri daripada Dato' Mustafa Datu Harun, Tun Muhammad Fuad Stephens, W.K.H. Jones, Khoo Siak Chui, W.S. Hawley dan G.D. Sundang, manakala P.E.H. Pike, Temenggung juga anak beriang Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Ling Beng Swee dan Dato' Abang Haji Openg mewakili Sarawak. Singapura pula mewakilkan Lee Kuan Yew dan Goh Keng Swee. Hello sir, how are you? Let me introduce to you who do stand with me. Tun Abdul Razak, Tun Tan Sri Sin, Tun Sambandan, Dato' Ong Yok Lin and Dato' Lim Swee Ong from Federation of Malaya, Dato' Mustafa Datu Harun and Tun Muhammad Fuad Stephen, W.K.H. Jones and Khoo Siak Chu, W.S. Hawley and G.D. Sandong, P.E.H. Pai and Temenggung juga anak lelaki beri, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Lee Ben Siu from Sabah, Dato' Abang Haji Openg from Sarawak, and finally Lee Kuan Yew and Goh Keng Swee from Singapore. I'm fine, Tunku, and yeah, all of you. Thanks to you all for coming here, and let me introduce Lord Lansdowne and Duncan Sandys. I know that you know them very well. Yes, I know them very well, sir. We have decided to combine Sarawak, Sabah and Singapore with Federation of Malaya. Some British chroniclers have suggested to combine PTM because
of they need some benefit. Datuk Mustafa also interested to combine Sabah with Federation of Malaya. Oh, okay, Tuku. I accept what you said. Did the people in these four countries has accept your decision or they ignored? Because in this combining activity, we have to see the people's decision. I hope that you understand what I said. Yes, sir, I can understand. Majority people have supported this decision and some of them had ignored. But I trust that after we give a clear explanation about the formation of Malaysia in the countries, they all will understand about the importance and benefit of combining. Okay, Tuku. I agree with your every single word. Firstly, we have to make sure people's safety. Because I'm worried about communist will affect Singapore and Sarawak. We really hope that this combining will help to stop communist activity. If this happens, we can succeed economically and politically. Okay, Tuku. Thanks to you all for coming here. You are welcome, sir. Sebenarnya, penubuhan Malaysia dirancang pada 31 Ogos 1963 tetapi terpaksa ditangguhkan kerana laporan Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Seterusnya, Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September 1963. Upacara pengisytiharan Malaysia telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur pada 16 September 1963. Upacara ini telah dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan Div-Div kehormatan yang lain. Perdana Menteri telah membaca pengisytiharan penubuhan Malaysia. Seterusnya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia yang turut meraihkan hari bersejarah tersebut. Di Sarawak, Kir Johari sebagai Wakil Kerajaan Persekutuan membaca pengisytiharan Malaysia, manakala di Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia. Selamat sejahtera. Peristiwa penubuhan Malaysia memberi pengajaran kepada pemimpin-pemimpin pada masa akan datang agar tidak mementingkan diri dalam segala hal. Sebaliknya, kehendak dan suara rakyat harus diutamakan. Dalam peristiwa pembentukan Malaysia, pemimpin Persekutuan Tanah Melayu yang terlibat seperti Tunku Abdul Rahman dan sebagainya tidak mementingkan diri mereka. Sebaliknya, bersedia berkongsi kekayaan dan kemakmuran negara dengan wilayah-wilayah jiran untuk memastikan rakyat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Negara Malaysia yang kita cintai ini merupakan hasil daripada liku halangan dan cabaran sebelum menjadi sebuah negara yang berdaulat pada hari ini. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang sentiasa bersatu dan bertolak ansur antara satu sama lain tanpa mengira agama, bangsa dan kaum demi mencapai kehidupan yang makmur dan negara kita sentiasa aman dan harmoni. Terima kasih untuk jawab. Sebenarnya Datuk, pembentukan Malaysia ini ada kebaikan untuk kita semua. Okay, Tunku.